العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, pertama kita panjatkan setinggi syukur kepada Allah SWT atas rahmatnya jua. Maka pada malam hari ini, malam yang ke-7 di bulan Januari tahun 2024 Masihi. Selamat tahun baru, Happy New Year. Baik, apa yang saya akan bicarakan pada malam ini sedikit sebanyak berkait tentang apa yang kita akan lakukan untuk masa depan kita, dan apa yang telah kita perhatikan sepanjang 12 bulan yang lalu, apakah sudah mencapai kejayaan ataupun sebaliknya. Malam tahun baru kebanyakan di mana-mana tempat di dunia akan disambut dengan cara yang luar biasa. Termasuklah di negeri kita, seawal jam 5 petang, 6 petang, orang dah berkumpul dah di tempat-tempat strategik di Bandaraya Kuching, semata-mata untuk menunggu countdown perubahan tarikh daripada tahun 2023 menuju ke tahun 2024. Baik, apa yang kita rayakan, apa yang kita raikan, adakah kejayaan kita sepanjang 12 bulan sebelum, ataupun kita sebenarnya pada satu sisi merayakan kegagalan kita? Kita bersorak, kita bergembira, tapi sebenarnya dalam banyak hal kita gagal. Maka sebab itu, pertukaran tahun baru sama ada Masihi ataupun Hijrah, ianya adalah waktu untuk kita bermuhasabah, introspection, ataupun di bahasa Melayu kan introspeksi. Muhasabah, menilai apa yang sudah berlalu itu mencapai hasrat dan cita-cita kita, ataupun ada yang belum tercapai. Maka kita mempunyai satu azam supaya yang tidak tercapai itu akan dapat dipenuhi pada tahun 2024 insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ada satu ungkapan yang sebahagiannya mengatakan hadis dan sebahagiannya bukan mengatakan hadis, bahkan kata-kata hikmah daripada seorang sahabat Nabi yang terkemuka, iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tetapi ada yang sebahagiannya yang saya sebutkan tadi mengatakan hadis, tetapi kebanyakan para ulama menyebut ianya bukan hadis tetapi kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Talib. Qala Ali, man kana yawmihi khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yawmihi mithlu amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yawmihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Maksudnya, barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Hari ini lebih baik daripada hari semalam, mana orang tersebut beruntung. Akan tetapi, sesiapa yang harinya hari ini sama dengan hari semalam,
orang yang rugi. Hari Maghrib dengan hari itu siap ada beza, sama. Maka orang tersebut orang yang rugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih teruk daripada hari semalam, maka mereka termasuk dalam kalangan yang dilaknat. Na'udzubillah min zalik. Jadi umat Islam, kayu ukur untuk berubah itu bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali, sebulan sekali, tetapi setiap hari. Setiap hari kita bermuhasabah. Maka sebab itu dalam riwayat hidup Sayyidina Umar bin Al-Khattab, di sepanjang hari kehidupannya, kemudian sebelah malam sebelum tidur, beliau akan bermuhasabah. Apa benda yang belum beres hari itu tadi, maka esok hari akan dilakukan perbaikan, ataupun dilakukan sesuatu supaya menjadi lebih baik. Apatah lagi kita berada di tahun 2024, tahun genap 100 tahun selepas tumbangnya kerajaan Turki Osmaniyah. Maka dikatakan pada tahun 2024, sebagian ulama mengatakan bahawa tahun ini adalah tahun keluarnya seorang mujaddid yang juga digelar sebagai reformis untuk mengembalikan umat Islam kepada kegemilangannya. Maka setiap 100 tahun, kata Nabi, akan datang seorang mujaddid, dan mujaddid itu ditunggu-tunggu. Maka para ulama juga mengatakan, maka mujaddid yang ditunggu-tunggu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar, iaitu Imam Al-Mahdi, yang merupakan mujaddid yang terakhir. Kemudian turunnya Nabi Isa AS, maka selepas itu akan berlakunya kiamat. Kiamat pasti terjadi, tapi wallahu alam bisawab bila, kan? Bila. Maka sebab ya kita melihat kebanyakan para asatizah kita, ustaz-ustaz kita, banyak membicarakan tentang hadis-hadis akhir zaman. Dan siang tadi viral di dalam media sosial tentang satu arahan. Untuk saya bercakap secara terbuka tu, supaya kita umat Islam kena cakna, ataupun sensitif dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Siang tadi ada satu surat yang dikeluarkan daripada pihak church. Tu saya nak bercakap secara terbuka tu, saya bukan atas individu semata-mata, tapi mewakili NGO Wadah Pencerdasan Umat, iaitu daripada Diocese of Kuching. Ada kita nerima surat ni? Belum. Baik. To the Headmaster SK St. Thomas, Jalan Reservoir, Taman Budaya. Attention to Encik Rosli bin Ali, Timbalan Pengurusi Program Khatam Al-Quran. Dear Headmaster, Majlis Khatam Al-Quran peringkat SK St. Thomas 2023-2024. The letter dated 11 December 2023 with the reference, ada nyempun reference-nya, regarding the aforementioned is duly referred to. We feel really uncomfortable and against our expectation to have such programs being carried out in the premises of our mission schools. Therefore, be informed that the Majlis Khatam Al-Quran for Year 6 students of the school scheduled on 3rd February 2024, Saturday, from 7:30 AM to 12 noon is not permitted. Terhadap pihak church, mohon maaf kepada Yang Pertuan Agong. Saya bercakap secara terbuka. Sebab apa? Sebab
Dia sebut not permitted. Sekolah tersebut walaupun namanya St. Thomas, tapi majoritinya pasti, kalaupun tidak majoriti, mungkin pelajar 50-50 kan? Dan kita perlu sedar bahawa Islam yang merupakan agama persekutuan, dan negeri yang tidak mempunyai sultan ataupun raja, maka agama Islam dinaungi oleh Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama. Maka apa yang dilakukan oleh pihak church ini suatu yang agak melampau pada saya. Sepatutnya boleh dibincangkan secara baik, bukan dengan melakukan hal yang agak mengecewakan kita sebagai umat Islam. Sebab kita bukan melakukan di church, kita bukan buat di church, kita bukan buat di premis-premis yang merupakan milik mereka, tetapi kita mengadakan di sekolah. Dan sepanjang pengetahuan saya, zaman kita dulu sekolah di St. Tom, St. Joseph, tidak pernah pada waktu tersebut orang kita protes bila pelajar-pelajar Melayu Muslim diarahkan berdoa mengikut doa yang diberikan oleh pihak gereja. Betul sih? Betul. Jadi pada saya apa yang berlaku melukai hati umat Islam. So sepatutnya di salah buah negeri yang mengamalkan konsep respect, menghormati di antara satu sama lain, perkara ini sepatutnya tidak berlaku. Jadi kita mohonlah pihak-pihak yang berwajib, saya dah sisikan surat ini kepada semua pihak-pihak yang mempunyai kepentingan supaya cakna, dan kita tidak mahu sebuah negeri yang aman, damai, harmoni akan menjadi sebab untuk kita hidup dalam keadaan curiga mencurigai di antara satu sama lain. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita tidak mahu tahun baru kita ada benda yang si bagus. Kan tahun baru kita si ada benda yang si bagus. Kan? Jadi kita melihat apa yang akan berlaku dalam 2-3 hari itu. Saya bercadang untuk ke sekolah tersebut pada hari Isnin ini untuk kita mengetahui cerita yang sebenar, the real story kan. Kita tu baru dengar daripada surat-surat yang diedarkan aja kan. Saya pun dah bertanya dengan kawan-kawan di Jabatan Pendidikan, Jabatan Agama dan sebagainya. Kita belum menanggal lagi respon yang lain lah. Jadi saya mewakili wadah pencerdasan umat, respon hal yang sedemikian sepatutnya tidak berlaku, sepatutnya tidak berlaku. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, berpegang dengan akidah yang benar lagi murni adalah syarat pertama bagi seseorang yang mengaku dirinya beragama Islam dan menjadikan Islam sebagai cara hidup. Okey, tahun 2024 tu kita nak menjadikan Islam yang menjadi pegangan hidup kita ini suatu yang kita hayati. Islam bukan semata-mata satu agama yang bersifat ritual. Sembahyang kita ritual, bukan. Solat kita ibadat. Puasa kita bukan ritual tapi ibadat. Apa nilai ibadat? Sesuatu yang menjadi kebaikan untuk kita di hidup selepas mati lah. Maka ibadat-ibadat yang kita lakukan itu namanya amal soleh. Amal soleh. Orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Tidak cukup beriman, tapi kalau tidak beramal soleh, maka kita tidak dinilai di sisi Allah di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Jadi pegangan tersebut mestilah selari dengan apa yang terkandung di dalam kitabullah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mestilah beriman dengan apa yang telah diimani oleh orang-orang Islam terdahulu yang terdiri dari angkatan salafus saleh serta para imam penyampai agama ini yang telah diakui kebaikan, kebaktian serta ketakwaan mereka.
Mereka ini mempunyai kefahaman yang mendalam lagi bersih dalam urusan agama. Bagi memastikan, untuk saya nak sentuh sikit, bagi memastikan kita benar-benar seorang Muslim, akidah kita mestilah beriman dengan perkara-perkara berikut yang akan diperincikan satu persatu. Namunnya si habis, saya ada masalah kan? Jadi sebab bila tahun baru biasanya mesti kita ada azam baru kan. Biasanya macam ni lah kan. Saya sih tahulah mun orang dah pencen tu, saya ada lagi gago nak beli planner, daily planner, monthly planner, yearly planner kan. Fungsi ada beli planner, saya ada. Tapi pasti kita ada almanak kan. Pasti orang Sarawak tu almanak ya, satu kalender wajib di setiap rumah. Dan bukannya nangga tarikh pun sebenarnya, nak nangga air pasang surut kan. Benar sih kan, nak nangga air pasang surut, low tide dengan king tide. Jadi ajak sebenarnya kan. Waktu Necun keluar kelak dapat ngail, kelak takut sangkut di beting nun, kelak takut sangkut di mana-mana, siapa masuk siapa pulang ke muara kan. Jadi setiap kita pasti ada azam kan. Walaupun kadang-kadang azam ya, kata ulama, kata guru saya, kata seorang guru saya tu, azam tu nya ibarat seperti kapal kan. Azam ibarat seperti kapal. Kapal tu biasanya pergi ke sini, pergi ke laut. Azam yang sama lah macam azam kadang-kadang ke laut. Betul kan. 10 azam tak untuk 10 ke laut. Apa maknanya? Kong Yong Bok Yong. Betul ke bahasa saya? Kong Yong Bok Yong. Tapi saya ada masalah. Walaupun ke laut tadi saya ada masalah. Sebab azam yang penting. Walaupun kita dapat mencapai keazaman kita tadi, saya ada masalah. Yang penting ada usaha. Jadi maka sebab ya, saya mengajak para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, agar di tahun baru 2024 tu kita melihat sejauh mana kita menghayati ajaran Islam yang sebenar-benarnya kan? Dalam aspek kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Baik, yang pertama, saya mestilah beriman bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi maha berkuasa, maha mengetahui serta tidak memerlukan pertolongan sesiapa pun. Maksudnya supaya akidah kita benar-benar lurus dan akidah kita benar-benar mengikut apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keyakinan kita hanya kepada Tuhan yang esa. Maka sebab ya, hal-hal yang berkaitan dengan agama ya, kita mesti mempertahankan, seperti mana orang-orang Gaza, Palestin mempertahankan tanah air mereka. Mereka bukan hanya sekadar mempertahankan tanah air mereka, bumi Palestin itu, tapi jauh lebih daripada itu mempertahankan akidah dan keyakinan mereka bahawa bumi Palestin itu adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah SWT pada ketika Mekah dan Madinah suatu masa kelak akan musnah dan hancur. Sehingga bumi Syam ini dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara bumi yang terbaik selepas daripada runtuhnya Mekah dan Madinah. Akhir zaman kelak Mekah dan Madinah akan hancur. Okey, akan berlaku peperangan. Kaabah yang akan diruntuhkan oleh seorang yang datang daripada Habsyah, berkulit hitam, yang akan datang menghancurkan. Ya, semua isyarat-isyarat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi kata Nabi SAW dalam hadis, salah satunya tempat yang terbaik untuk kita berpindah kelak di akhir zaman adalah bumi Syam.
termasuklah di Palestin, kerana di situ ada Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saya kadang-kadang di rumah bila dah biasa ada Chrome, saya ada tablet, saya pakai jari macam ya. Buku pun saya pakai jari macam ni. Apa asyik naik-naik tu? Rupanya kertas. Kan? Nah, baik. Kan handphone kita kadang-kadang macam ya kan. Hanya dah terombak-ombak, macam Quran pun asyik naik-naik tu. Kan? Baik. Buktinya jelas pada kejadian alam ini yang penuh dengan keindahan, kerapian dan keseimbangan saling perlu memerlukan di antara satu juzuk dengan juzuk yang lain. Maksudnya satu bahagian dengan bahagian yang lain. Maknanya kesempurnaan alam ciptaan Allah. Dalam awal-awal suratul Mulk kan ada, kan? Allazi khalaqa sab'a samawatin, apa? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak akan kamu dapati ciptaan Allah itu cacat. Farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara, kan, suruh lagi, lihat lagi, tanggal lagi, cari ada si kecacatan pada alam ciptaan Allah SWT. Pasti tidak ada. Maka adalah mustahil semua kejadian ini akan kekal dan berterusan sekiranya tidak berada di bawah penjagaan Tuhan yang maha tinggi lagi maha kuasa. Jadi alam ciptaan Allah tu disusun, diatur, dijaga dan dirapi hanya oleh Allah SWT. Ya, bukan kerja kita. Ya, bukan kerja kita. Bila kita celik mata je kita nanggap alam dunia tu dah seindah ya, kan? Kalau kita melihat sebuah lukisan, kan, pasti kita mengatakan di sebalik lukisan yang cantik itu pasti artisnya seorang yang mempunyai kebolehan yang luar biasa. Apatah lagi alam ciptaan Allah tu, pastilah yang menciptanya itu adalah seorang yang maha berkuasa. Maka sebab melihat sesuatu di alam ini, pasti di belakangnya ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam beberapa bulan tu pun ada isu tentang sebahagian ustaz-ustaz yang di media sosial bila melihat ada kawan-kawan kita berzikir dengan zikir Allah. Mereka mengatakan zikir menyebut nama Allah itu tidak ada nilai. Ada? PhD lagi orang yang berzikir dengan Allah dianggapnya tidak ada nilai, sebab kalimat Allah yang menunjukkan ketidaksempurnaan dalam kalimat zikir. Sebab zikir yang diajar oleh Nabi itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi kalau hanya menyebut Allah semata-mata, tidak ada nilai. Sehingga dijawab oleh Syekh Ali Jumaah bekas mufti Mesir, mengatakan kalimat Allah ya adalah kalimat yang paling sempurna, sebab Allah ya adalah nama bagi zat Allah. Adapun 99 nama ya adalah nama sifat bagi Allah. Allah ya siapa? Ada sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi bila sebut nama Allah ya, maka sempurnalah segala sifat 99-nya semua ada hanya pada satu nama, iaitu Allah SWT. Cukuplah. Saya paling mudah. Ceritanya paling mudah. Jadi kadang-kadang kita mun sakit, tersepak, apa yang disebut kita? Allah. Saya ada kita nak panjang-panjang Allahu Akbar, ada juga jenis siapa. Bagus nyebut Allah daripada nyebut cokolok Cina. Nak mengaji masihkah kita dengar orang nyebut nok kedai ya? Masih? Jarang. Tapi ada. Kan? Apa maknanya imam? Telecok, tersepak, cokolok Cina, kan. Lebih bagus kita sebut Allah, kan. Orang yang sakit di hospital,
Ataupun orang yang sakit yang kita jaga di rumah, yang apa disebut di bibirnya? Allah, 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 sempurna kan, sempurna. Tapi ada sebahagian asatizah kita, ustaz-ustaz kita tu beranggapan bahawa menyebut kalimat Allah semata-mata itu tidak memberi manfaat. Masya-Allah, na'udzubillah min zalik. Allah SWT berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata, fasubhanallah rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, tentulah kedua-duanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arasy daripada apa yang mereka sifatkan. Allah SWT mempunyai arasy daripada apa. Bayangkan kalaulah di alam ini Tuhannya pelbagai, rosak, rosak. Satu negara hanya memerlukan satu kerajaan yang memerintah, melainkannya ada dipecah-pecah. Di negara kita ada berapa buah kerajaan negeri yang berbeza? 14 kan? 14 kan? 14. Tapi mesti hanya ada seorang Perdana Menteri. Ini boleh semua negeri mesti mau ada Perdana Menteri masing-masing kan? Apa akan jadi? Rosak binasa. Jadi bayangkan alam tu masing-masing. Tuhan langit lain, Tuhan bumi lain, Tuhan hujan lain, Tuhan gempa bumi lain, Tuhan banjir lain, macam-macam. Maka sebab ya Allah dah mengatur segala-galanya tadi, kalaulah Tuhan ini berbilang-bilang, maka tentulah kedua-duanya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, akan rosak binasa. Baik, yang kedua, saya mestilah beriman bahawa Tuhan yang Maha Mulia tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Baik, apa yang Allah SWT ciptakan di atas alam ini mesti ada tujuan, bukan sia-sia. Kerana mustahil bagi Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamalat, mencipta sesuatu secara sia-sia. Adalah mustahil seseorang itu dapat memahami maksud tujuan Allah menjadikan sesuatu secara terperinci, melainkan melalui penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 116, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim." Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Allah menciptakan kita tu adakah untuk main-main? Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepadanya kelak? Pasti akan dikembalikan. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban bannar. Pasti ada kan? Sehingga orang dolok-dolok mencari-cari apa kelebihan kayu hujan panas kan? Dicari-cari kan? Sehingga dipolahlahnya eksperimen, akhirnya kita tahu kayu hujan panas tu kegunaannya macam tu, based on eksperimen. Bukannya saja-saja amadah dengan kita ya, kayu hujan panas kegunaannya tu. Dan kayu hujan panas ada dua jenis, ada jantan dan ada betina. Sampai ke tahap ya orang mencari ilmu yang Allah ilhamkan kepada orang tu, sehingga saya pun baru tahu kayu hujan panas ada jantan betina kan? Mun jantan tu kelebihannya, mun betina tu kelebihannya kan? Tongkat Ali ialah yang dicari-cari orang lelaki kan? Mun perempuan kacip Fatimah kan? Tongkat Ali. Kopi tongkat Ali kan? Mun CNI ya, nyampun promotion kopi CNI ya,
patah katil. Kotan kuat kopi ya tadi. Kan? Ada. Kan? Sebab apa? Sebab dibuat kajian. Dimak masuk ke lab dan sebagainya. Yang kini tu lagi pagi, petang, siang, malam mun kita muka Facebook ada aja iklan tentang moringa ataupun daun kelo. Mun Sarawak daun apa bah? Macam-macam. Kan? Macam-macam kelebihannya untuk kanser. Ada satu video yang saya nanggah ya. Orangnya kanser stage 4. Kan? Bila doktor madahnya perlu dibuang ususnya, yang cari alternatif jadinya minum moringa ya tadi. Minum within a few weeks, bilanya molah lagi sekali scan, doktor madah dah okey. Sampai doktor yang nanya, apa dimakan kita? Oh, saya minum air daripada daun moringa. Kita cari dia impun sebab saya bukan berjual. Saya cuma kongsi aja. Ia yang saya dapat daripada cerita-cerita kawan-kawan saya. Kan moringa. Kan moringa. Saya pun cari juga di farmasi, saya ada. Hanya jual secara multi level pun kali. Adakah di farmasi? Mawahab ada? Saya ada. Kan? Siapa ada tanam? Pokok yang tanam. Sehingga saya pergi ke muka. Saya beli buah manggis. Yang jual buah manggis yang ada dengan saya, bang, kita balit kelak, kulitnya tu jangan dibuang. Pakai apa? Rebus. Rebus, minum airnya. Sebab air daripada rebusan kulit manggis ya tadi boleh mengubati penyakit seperti kencing manis dan yang sewaktu dengannya. Wallahu a'lam bisawab lah kan. Tapi based on ilmu ya tadi, yang dicari, yang dicoba, yang diuji kan. Sebab ya kadang-kadang mun kita nanggap perubatan Melayu tu menggunakan herbs yang macam-macam ya, semua berdasarkan kepada kajian. Walaupun zaman orang tua-tua dulu ni ada lab kan. Bukan ada lab pun. Sakit perut, ambil ajaklah daun untuk rebus minum air baik. Kan? Barangkali macam yalah caranya nak kita sih tahu. Selain daripada main conteng pakai kapur. Dulu bukan ada hospital, bukan ada klinik. Kan? Bila nangis biar kecil tengah malam agak pergi rumah Pak Haji. Pak Haji pun macam jampi serapahnya, conteng pakai kapur. Istilah orang tua macam kunyit dengan kapur. Baik. Kan? Ataupun pakai beliung. Pusin beliung. Otot sakit kita. Kan? Masih nak? Orang pakai beliung masih. Orang kampung kami masih. Kan? Jadi macam ya lah. Keadaannya tadi semua yang Allah ciptakan ada sebab. Bukan sia-sia. Even batu cincin pun ada juga. Kan? Mun batu tu macam tu, mun batu tu benar kita pun sih tahu. Mun bangsa Cina, batu yang paling bagus sekali pastilah batu jet. Mun orang Melayu kita batu apa? Delima, embun. Mun kayu ya, kayu gaharu. Kayu bukan untuk yang sikit lagi ya. Kayu yang diguna pakai untuk maulah bahtera Nabi Nuh ya, dapat tasbih kita ya, apa namanya? Koka. Kan? Ada kayu yang baru saya temu 2-3 hari lepas, namanya kayu stigi. Kayu stigi. Kan? Macam-macam. Kan? Semuanya ada sebab dan musabab. Tapi mun kita bergantung dengan semua benda-benda yang saya sebut tadi, dan kita berkeyakinan benda-benda ialah yang menyembuhkan yang segala-galanya, maka kita jadi syirik. Ya aja. Kan? Sebab semuanya biiznillah, dengan izin Allah SWT. Saya pernah diberitahu oleh seorang Kiai Habib Jufri Husaini.
yang makan suplemen pegagar, daun pegagar tapi dah diolah jadi suplemen. Yang mula ya Australian, company di Australia. Katanya pada saya, mun you mau bisnes daun pegagar bagus kan? Sebab company tu pun cari supplier daun pegagar. Saya nanya dengan Syekh Habib ya, banyak ni nya perlu mun dapat 2 tan sebulan. Puas saya mikir 2 tan sebulan ya. Kita 2 tan ya 2000 kilogram. Tah berapa hektar nak ke tanah nak dipakai nanam pegagar ya. Sekilo nak berapa guni nak ke sekilo? Puas saya mikir tak dapat hibuh-hibuh lah kan. 2 tan sebulan ekspor, dan diolahnya menjadi tablet. Maksudnya jadi pegagar, jadi tablet dan sebagainya. Jadi tidak sia-sia. Baik, yang ketiga, saya mestilah beriman bahawa Allah SWT telah mengutuskan rasul-rasul dan diturunkan untuk mereka kitab-kitab dengan tujuan mengajar manusia supaya mengenali Allah dan memahami matlamat kejadian mereka, mengetahui asal-usul mereka dan ke mana mereka akan kembali. Saya juga beriman bahawa rasul terakhir dari kalangan rasul-rasul yang mulia itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kurniakan kepadanya Al-Quranul Karim sebagai satu mukjizat. Jadi kita beriman, untuk sebahagian daripada rukun iman tu, beriman kepada para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT. Ya, sebahagiannya membawa kitab, khususnya kitab samawi yang 4-nya, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurah Nabi Musa, kitab Injil Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang terakhir sekali diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mesti yakin, habis Nabi Muhammad saya ada lagi kitab selain daripada Al-Quran. Bahkan kitab Injil ya pun yang betul-betul originalnya diturunkan kepada Nabi Isa. Selepas daripada ya bukan dah. Bahkan pada zaman selepas diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, selepas Konstantin Raja Rom menukarkan agamanya kepada Kristian, maka satu dekri telah dikeluarkan, iaitu agama bagi rakyat Rom pada waktu yang mestilah beragama Kristian, dan mereka tidak boleh berpegang kepada mana-mana kitab Injil, sama ada New Testament ataupun Old Testament, melainkan 4 aja: Matthew, Luke, John and Paul. Termasuklah Injil Barnabas ya, siapa yang memegang ataupun berkeyakinan dengan Injil Barnabas akan dihukum bunuh. Selepas Nabi Isa diangkat ke langit 325 Masihi lebih kurang, pada tahun 325 Masihi. Jadi kita meyakini bahawa semua Nabi dan semua Rasul ya adalah pesuruh Allah. Sebab yang di Philippines ya, kawan-kawan kita yang mengislamkan orang Philippines ya, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa Isa Rasulullah. Apa sebab? Sebab sebelum tu tidak meyakini bahawa Isa ataupun Jesus itu adalah Son of God, God of Father, God of Son, and Holy Ghost. Ayat keyakinan Trinity ya tadi. Jadi seawal 325 Masihi ya, ajaran Trinity lah yang diyakini oleh mereka, sehingga menyebabkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa diseleweng. Jadi kita yakin, percaya semua Rasul termasuklah Isa AS ataupun dikenali oleh mereka sebagai Jesus itu adalah pesuruh Allah SWT. Baik, dalam hal ini Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Maka di antara umat ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi
boleh sambung sikit? Boleh ya? Sebab pengusi madah tadi start tahun baru buat jam saya dah sekejap. Baik, yang keempat. Yang keempat. Saya yang terakhir tu, yang keempat. Baik, saya mestilah beriman bahawa matlamat kewujudan manusia, matlamat kewujudan insan, matlamat kewujudan kita tu adalah untuk mengenal Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk? Sebab Allah menyebut dalam satu hadis Qudsi, aku menciptakan makhluk agar mereka mengenali siapa aku, siapa Allah SWT. Seperti mana yang Allah SWT sendiri menjelaskannya, memberi penuh ketaatan kepadanya dan mengabdikan diri kepadanya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56-58, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidaklah aku, yakni Allah, menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ya, tugas hakiki kita sebagai manusia yang menyembah Allah. Ya, tugas hakiki kita sebagai hamba. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun daripada manusia, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Bahkan kita yang minta makanan daripada Allah. Semua benda yang ada di dunia tu yang Allah ciptakan, semua yang ada di muka bumi tu FOC, free of charge. Free of charge. Tapi kena kita beli beras saya tak pasal berbayar, kan? Sebab ya proses, kan? Mun kita mau free, tanam padi belakang rumah kita, kan? Semalam saya jumpa kawan saya hanya nanam padi di gedung, kan? Sebenarnya ada gambar, kan, gambar premier kita di sawah padi, ya, sawah padi yang diusahakan oleh kawan saya, kan? Mudah-mudahan Sarawak tu kelak akan menjadi negeri jelapang padi yang baru, insya-Allah, kan? Ada mun di pasar ya, ada jual beras gedung. Apa rasanya kah saya pun tak tahu. Ada lain sikit kah? Kan? Tapi hakikatnya semua lebih kurang sama. Tapi kita kebanyakannya makan beras daripada Thailand. Beras Thailand. Melainkan mun ada beras baru aja. Mun kita pergi ke sebelah kampung-kampung, kan, ataupun beras rumah kata kita, beras rumah, ataupun beras bukit, beras merah, beras hitam, kan, barulah beras baru tu nyaman, beras baru. Keluarga saya ada sebelah Meludam, sebelah pusat, kan, masih dulu masih ada sistem butter, kan. Kita ngembak baju terpakai daripada kucing tu, mbak pergi ke kampung, orang kampung merik kita seguni beras baru. Masih, kan? Saya sampai hari tu masih. Tapi dengan keluarga terdekat aja. Ataupun minta bagi berapa puluh ringgit, 50 ringgit, 100 ringgit, kan? Setahun makan beras baru, kan? Walaupun dah setahun masih baru juga, kan? Sama, kan? Saya pun sih tahu lah, kadang-kadang, kan, bila beli barang di pasar ya masih bau Cina. Kan? Pelik juga pepatah orang kita tu, beli baju masih bau Cina, beli kasut bau Cina, beli oleh kerana barangkali daripada kedai Cina, ya. Baik. Jadi aku tidak minta mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Semua rezeki yang datangnya daripada, nikmat yang semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur maka pasti Allah akan menambahkan nikmatnya lebih banyak. Tetapi siapa yang kufur, ketahuilah bahawa azab Allah SWT itu amat pedih. Jadi kita dapat apa aja, sebutlah
alhamdulillah, bersyukur atas segala pemberiannya. Baik, saya mestilah beriman bahawa ganjaran bagi orang mukmin yang taat kepada Allah ialah syurga, manakala balasan ke atas orang kafir lagi durhaka ialah api neraka. Allah SWT menerangkan, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Satu golongan memasuki syurga, manakala satu golongan lagi akan memasuki neraka. Jadi ada ashabul jannah, ada ashabun nar, dan ada juga ashabul a'raf. Yang ke syurga, yang ke neraka, ada yang duduk tengah-tengah, kan? Ada yang duduk tengah-tengah. Kelak sampai satu masa kelak barunya masuk ke dalam syurga. Itu nama ashabul a'raf. Kita baca suratul a'rafnya. Saya mestilah beriman bahawa sekalian manusia melakukan kebaikan dan kejahatan dengan pilihan dan kehendak mereka sendiri. Namun kebaikan yang dilakukan itu tidaklah berlaku melainkan dengan taufik dan inayah daripada Allah. Manakala amalan jahat pula tidaklah merupakan paksaan daripada Allah, tetapi ianya termasuk dalam batasan keizinan dan kehendaknya. Itu disebut dalam surah Syams ayat 7-10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kamu kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Maka Allah ilhamkan kita satu jalan syurga, satu jalan neraka. Okay. Kita lah yang milih ya, kan? Jadi kita lah yang memilih. Jalan ke syurga pun kita milih, jalan ke neraka ya kita milih, tapi elak. Kan? Mundah di pada no entry, jangan masuk. Kan? Saya dah hal no entry, saya dah hal masuk, dah masuk dalam parit. Ada kes baru-baru tu ada orang mengalihkan kon ya, sehingga ada orang taikot kon dia tadi masuk dalam parit, seorang mati. Kan? Jadi bilanya pada no entry, jangan masuk. Kan? Ada juga masa saya di Mesir, saya ngikut kawan saya naik kereta. Dia bilang, no entry, saya dah masuk aja. Habis non polis depan non, saya ada masalah. Masuk aja, masuk. Berhenti dekat kawasan no entry, kawan saya ngeluar duit. Habis polis nahan kereta. Sebab apa tadi? Sebab duit. No entry boleh masuk, asalkan ada duit. Ya di Mesir macam ya. Kan? Mesir macam ya. Jadi semua masalah hanya diselesaikan dengan duit. Ada pepatahnya, kullu haggah biginih. Setiap hajat kita ya hanya dapat diselesaikan dengan duit. Sebahagian negara Arab macam ya. Saya stranded dekat border Jordan dengan Syria. Saya nak masuk ke Syria. Pukul 8 pagi saya dah ada di border, kah pasport. Sampai pukul 12 tengah hari saya dapat masuk. Kawan saya dah ambil balik semua. Ambil balik, kah duit dalam ya, engkah lagi sekali. Oh, Malaysia. Terus masuk. Sebab ia dah menjadi budaya. Ya, istilahnya tips ya, disebutnya baksis. Tips kan. Muncullah negara kita asyik macam ya kan. Tapi negara Arab macam ya, kita ada pengalaman pergi umrah nak, kadang bila kita kadang tak silap ya pun pandai juga nimbang barang ya kan. Bila barang kita weightnya lebih berapa? 300 200 rial. Aku si mau mayang dengan aku mayang kau boleh? Boleh. 50 rial pun jadi. Macam ya. Sebab benda ya dah jadi budaya yang disebut oleh PMS kan, dah sistemik. Kan? Rasuah ya, daripada peringkat atas sampai peringkat bawahan. Macam ya. Jadinya si takut bukannya takutlah dengan Allah SWT. Jadi maka oleh demikian, yang Allah ilhamkan kepada kita yang baik-baik ya, maka berusahalah kita untuk melakukannya. Kalau ada bisikan-bisikan iblis dan syaitan untuk melakukan kejahatan, kita hindarilah. Takut
menjadi satu dosa. Mudah-mudahan Allah SWT akan sentiasa memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sesuai dengan apa yang kita baca 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Dan firman-Nya yang terakhir, kullu nafsin bima kasabat rahina, tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya. Al-Mudaththir ayat yang ke-38. Jadi apa yang kita lakukan di dunia tu kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan pada tahun 2024 tu kita akan cuba sebaik mungkin kita, sedaya upaya kita untuk menjadi insan yang lebih baik, sesuai dengan khutbah Jumaat kita baru-baru tu. Apa tajuk khutbah Jumaat kita 2 hari lepas? Semalam, menjadi insan yang lebih baik. Menjadi insan yang lebih baik. Jadi saya pagi tadi ada kuliah dengan sekumpulan wanita. Saya nanyakan Zida, apa khutbah Jumaat ini mari? Ni kami orang tahu Ustaz, kami si pergi masjid. Kan? Saya pada kita mesti tahu dengan 2 cara. Satu, mun kita dengar live radio. Satu. Yang kedua, laki kita pulang ke rumah madah yang khutbah Jumaat hari itu menjadi insan yang lebih baik. Tapi pastinya saya akan madah bendaya. Yang dipadahnya bila pulang ke rumah pakai makan. Nah. Yang akan dibadah ataupun yang ditanya, pakai makan. Apa di bawah tudung sarang tu? Kan? Saya ada cerita tentang apa khutbah yang disampaikan di masjid. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini sedikit sebanyak akan memberikan kebaikan kepada kita. Alhamdulillah, saya baru dapat informasi daripada Setpol Yang Mak Berhormat Timbalan Perdana Menteri YB Fadilah. Salam, udah kami pas dengan Datuk Douglas Unggah from Datuk Seri Fadilah Yusof. Mana dah sampai dah kan? Mudah-mudahan selesailah. Kita kena cepat bertindak. Sebab ia berkaitan dengan kepentingan agama. Mun kita lesu, mun kita diam, maka akhirnya orang akan memperkotak-katikkan kita. Sebenarnya dia nak nguji kita aja. Dia nak nguji kita, apa tindakan kita. Jadi bila benda tu dah spread, saya pun dah beritahu dengan Setpol Premier tadi. Setpol Premier menjawab, kita beri peluang dulu kepada pihak KPM, JPN dan pihak-pihak berwajib menangani isu ini selanjutnya. InsyaAllah, Alhamdulillah, selesailah. Saya rasa proceed lah kan? Mudah-mudahan ialah yang setakat kita boleh lakukan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.